والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه من اهتدى وما قل وكفى خير من كثر وألهى. Tuan Imam, oleh jatuh masjid, muslimin hadirin, muslimat hadirat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita tentang keagungan dan kehebatan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, kenapa kita nak bangga sangat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan, baginda adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih kita kepada baginda Rasul akan bawa kepada kasih kita kepada Allah. Tidak kasih kita kepada Rasul akan menyebabkan kita tidak dikasihi oleh baginda Rasul, tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada muka surat 21, insya-Allah, ummah Muhammadiyah merupakan umat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam digelar sebagai Abul Anbiya, bapa kepada para nabi. Kenapa? Kerana menghubungkan pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terhimpun dua keturunan Nabi yang terbesar, iaitu Bani Israel alaihissalam melalui Nabi Ishaq dan Nabi Ismail merupakan susu galur keturunan Arab. Bani Israel dan Arab adalah Quraisy, adalah dua keturunan Nabi sallallahu para nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keberkatan daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayat ni tuan-tuan sekalian antaranya juga menunjukkan bahawa hubungan mesej yang disampaikan, yang diutuskan kepada para rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar bukan sahaja Rasulullah bawa seorang-seorang, tetapi mesej tauhid dibawa, apa yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, 124,000 para nabi. Mesej yang sama mentauhidkan Allah dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hubungan antara para nabi. Kalau dah disebutkan para nabi adalah manusia yang paling sempurna dalam kalangan mereka, macam tu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan, jadikanlah kami berdua, Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Orang Islam yang berserah diri, muslimatan lak, menyerahkan diri. Wa arina manasikana, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat, dan tunjuklah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tuan-tuan sekalian, doa Nabi Ibrahim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya para nabi yang lain menunjukkan kemuliaan yang wujud daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah para ulama menyebutkan, setiap kali kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, ali sayyidina, ada para ulama menyebutkan merangkumi keseluruhan mereka yang beriman dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar ahli keluarga daripada Quraisy dan sebagainya, tetapi ada dalam kalangan ulama menyebutkan merangkumi keseluruhan
mereka yang mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam juga membawa maksud wa Rabbana. Doa Nabi Ibrahim secara lebih jelas lagi mendoakan supaya diutuskan rasul. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, doa Rasulullah membawa antara tugas-tugas yang besar. Yatlu alaihim ayatik, membacakan isi kandungan Al-Quran, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sebab ayat-ayat Al-Quran adalah mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah disebutkan dalam surah Taha, tanzilum mimman khalaqas samawati wal ardil ula. Quran ini adalah mesej daripada pencipta langit dan bumi. Dan yang kedua, tuan-tuan sekalian, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mesej yang kedua, tugas Rasul adalah mengajarkan kitab, mengajarkan isi kandungan Al-Quran dan hikmah. Hikmah ni, tuan-tuan sekalian, kalau boleh terjemahkan sebagai wisdom, satu kebijaksanaan yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Cerdik pandai tapi tak berdasarkan Quran dan hadis, dia tak panggil hikmah. Dia panggil, mungkin dia panggil maklumat, mungkin dia panggil info, mungkin dia panggil ilmu. Tapi kalau hikmah adalah maklumat yang diproses dengan hati. Sebab apa? Sebab Al-Quran akan boleh difahami dengan hati, ataupun hati ni dia akan menerima perkara-perkara yang bersumberkan Al-Quran dan hadis sahaja. Tuan-tuan sekalian, tugas Rasul membawa hikmah, ataupun lebih tepat membawa ilmu yang diproses dengan hati. Hati bertugas untuk memproses maklumat, akan menyaring, akan pilih apa maklumat yang tak betul, apa maklumat yang tak betul, apa maklumat yang betul, apa yang maklumat tak betul. Dalam masa yang sama, panduan hati adalah Al-Quran dan hadis. Sebab tu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Adakah kamu tidak melihat Al-Quran, ataupun hati kamu tertutup. Jadi para ulama menyebutkan hati kita adalah prosesor, alat untuk proses maklumat. Walaupun adalah kalangan ulama yang menyamakan antara akal dengan hati, tapi dalam kalangan ulama kebanyakan yang berpendapat hati itu adalah tempat proses ilmu. Dan hati ni bila sampai ilmu, pengetahuan, hikmah, dia akan menggerakkan seluruh anggota badan. Sebab tu para ulama menyebut taharrakatil ajsad bi taharrakatil qalb. Gerakan anggota badan berdasarkan gerakan dalam hati. Apa yang diputuskan oleh hati, itulah yang akan digerakkan oleh panca indera. Tuan-tuan sekalian, tugas baginda Rasul mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah kepada kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau pengajian, kalau pembelajaran berdasarkan hadis dan Al-Quran, dia akan sampai satu tahap subhanallah. Dia akan sampai satu tahap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak pergi kat lain lah. Sebab dia bawa kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas, itu kejadian hikmah. Berlain dengan maklumat. Maklumat ni kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, maklumat ni kadang-kadang seseorang yang dapat, dia mungkin dia banyak tahu, tapi dia tidak boleh beramal. Tuan-tuan sekalian,
Antara tugas Rasul yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS, membawa tazkiyah, membawa pembersihan hati. Pembersihan hati yang disebut sebagai tazkiyatun nafs. Pembersihan hati ni, tuan-tuan sekalian, dia ada tools, dia ada alat yang tersendiri. Dia bukan boleh ikut suka. Dia ada cara dia. Dia ada konsep, dia ada SOP dia, tuan-tuan sekalian. Membersihkan jiwa. Sebab tu tuan-tuan sekalian, mana-mana orang yang beragama, agamanya bukan daripada Tuhan, mana-mana orang yang mempunyai cara hidup tu tak disandar kepada Al-Quran, akhirnya dia akan sesat di tengah jalan. Akhirnya dia akan sampai satu tahap dia rasa ada benda yang tak selesai. Pasal apa? Sebab jalan yang lalu itu bukan jalan yang betul. Sebab kebenaran itu apa yang akan menenangkan hati. Kebenaran apa yang menenangkan hati. Macam tu juga proses tazkiyah, tuan-tuan. Proses membersihkan hati. Membersihkan hati, tazkiyatun nafs, dia berlaku dengan bila tiadanya dosa, bila tidak melakukan sebarang kesalahan di sisi Allah. Membersihkan hati daripada dosa, dia bermula daripada berasa diri berdosa. Nak rasa diri berdosa tu pun susah, kan? Sebab kadang-kadang ramai manusia yang dia rasa ego. Dia rasa dia ada kelebihan. Dia rasa aku macam ni. Kalau tak ada aku, orang tak macam ni. Dia rasa dia ada. Dia rasa dia ada. Ilmu tazkiyah, ilmu membersihkan hati, para ulama ajar kita supaya rasa tiada. Rasa tiada. Maksudnya, kita ada dengan kita tak ada tu sama. Selama mana kita rasa ni pasal aku lah ni, bila aku ada tu yang jadi macam ni, tu hati tak bersih lagi. Sebab itulah Rasulullah SAW bila menyebut tentang kehebatan baginda, ana sayyidi waladi Adam, aku adalah tuan daripada keturunan Nabi Adam AS, anak Adam. Nabi sambung apa? La fakhr. Tapi bukan nak bangga. Tu. Tak rasa ada. Tak rasa ada. Seterusnya tuan-tuan sekalian, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa sa'ukhbirukum an dhalika da'watu Abi Ibrahim wa bisyaratu Isa bi wa ru'ya ummi allati ra'at. Baginda Rasul menyebutkan lahirnya baginda adalah doa ayahnya Nabi Ibrahim AS, dan berita gembira yang dibawa oleh Nabi Isa AS, dan mimpi yang dilihat oleh Sayyidatina Aminah. Hadis ni disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim. Hadis ini adalah sahih. Ini tuan-tuan sekalian, bila umat baginda Rasul ini adalah hasil daripada doa ataupun hajat daripada bapa kepada para nabi, tentulah umat baginda adalah umat yang hebat. Nabi SAW menyebutkan doa Nabi Ibrahim AS menjelaskan baginda adalah mulia dan yang ada pada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab umat-umat yang lain tidak didoakan oleh nabi-nabi yang lain. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seterusnya tuan-tuan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita sambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran baginda yang disambut oleh baginda sendiri. Tuan-tuan, kalau ada yang bersuara
baginda Rasul, sambutan Maulid Rasul ni tidak ada pada zaman Nabi, kemungkinan pendapat itu tidak boleh disokong. Kenapa? Sebab terdapat sebegitu banyak dalil yang menunjukkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya baginda kenapa berpuasa pada hari Isnin, maka dijawab yauma wulidtu fi, pada hari ini adalah hari yang aku dilahirkan. Membawa maksud menyambut kelahiran baginda Rasul disambut terlebih dahulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, umat Nabi Muhammad adalah umat yang baik. Mengambil faham daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Ayat ini tuan-tuan menjelaskan bahawa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Sebab tu bila dia jadi umat terbaik, bila ada 3 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan sekalian, membawa maksud juga beriman dan melaksanakan tuntutan-tuntutan iman. Tu yang susah. Sekadar nak ucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rasa Allah Taala sempurna, baginda Rasul melaksanakan amanah. Nak ucap tu senang, tapi nak menafsirkan keimanan dalam kehidupan, bila nak buat lun, yang beriman akan merujuk kepada lun yang syar'i. Seseorang yang nak makan, orang yang beriman akan cari makanan yang halal. Nak apa lagi? Nak berumah tangga, dia akan mencari satu kaedah yang berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikira adalah umat yang terbaik apabila menyuruh ke arah kebaikan. Menyuruh ke arah kebaikan. Ini adalah tugas Rasul yang diturunkan kepada seluruh umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Menyuruh ke arah kebaikan. Kebaikan yang macam mana? Kebaikan yang confirm, yang sahih dari segi Al-Quran dan Sunnah sebagai kebaikan. Kadang-kadang ada orang yang ada rasa kebaikan tapi bukan kebaikan. Contoh, orang-orang yang bercakap tentang tak boleh sambut Maulid Rasul sebab Nabi tak sambut. Dia pegang Nabi tak sambut. Dia pun rasa dia ajak orang ke arah kebaikan sebab dia ajak orang supaya tinggalkan memperingati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kebaikan yang tak dijangka, kebaikan yang tidak tepat di sisi Al-Quran dan hadis. Kebaikan di sini maksudnya ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada benda yang ma'ruf, dalam erti kata menyuruh perkara-perkara yang ma'ruf yang diijma', yang disepakati oleh para ulama, yang tidak ada khilaf. Kalau ulama kata, ada ulama kata ni tak boleh, ulama kata ni boleh, kan? Kita tak boleh nak salahkan orang yang tak buat. Sebab ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Macam tu juga melarang daripada perkara-perkara maksiat. Perkara-perkara maksiat di sini adalah perkara-perkara maksiat yang jelas berdasarkan literal hadis ataupun ayat Al-Quran. Bukan maksiat yang dijangka. Contoh, kan, ada apa? Ada peninggalan Rasul. Ada peninggalan Rasul. Orang buat tak tahu ya. Ataupun ada orang yang mendewa-dewakan. Ada seorang dapat rambut baginda Rasul contoh. Dapat rambut. Dia pun seronoklah dengan rambut Rasulullah, ambil berkat. Ada setengah orang yang lain, dia pun pendapat tak boleh, ni tak boleh nak mendewa-dewakan
daripada peninggalan baginda Rasul tak boleh. Jadi syirik. Bila ada khilaf, bila ada ulama kata ni boleh, ada ulama ni kata tak boleh, ni ulama ni kata boleh, perkara tu bila dilakukan, dia tidak menjadi perkara maksiat, dia masih lagi tidak dikategorikan sebagai mungkar, dia tidak boleh dilarang. Pasal ada lagi dalam sudut-sudut yang tertentu dia tidak dikira sebagai maksiat. Maksiat di sini adalah maksiat yang hakiki, yang disepakati oleh para ulama. Maka tuan-tuan sekalian, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 3 perintah ni. Mereka adalah manusia yang wajar dicontoh. Wajar dicontoh. Dan 3 ni adalah benda yang asas dalam agama. Macam mana asas? Seseorang tu melaksanakan ibadah, nak dapat pahala ataupun tak dapat pahala, mesti ada iman. Tak ada iman, tak dapat pahala. Semayang bengkak kaki, bengkak diri, bengkak tangan, semua bengkak, tetap tak dapat pahala kalau tanpa iman. Pasal iman adalah modal asas kepada perniagaan kita dengan Allah. Kita berniaga dengan Allah, membebaskan diri kita daripada api neraka. Iman ni macam mana pula? Kalau nak cerita pasal lain, mengisbatkan kesempurnaan pada Allah. Maksudnya pada kita tu Allah Ta'ala tu sempurna sangat-sangat. Boleh rujuk kita tauhid. Tuan-tuan sekalian. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, asas dalam agama, kita tak boleh baik seorang-seorang. Kita kena aslih nafsak wad'u ghairak. Kamu perbaik diri kamu, dalam masa yang sama kamu ajak orang buat baik. Kan? Ajak orang baik. Ada hadis baginda Rasul menceritakan, ada satu ketika bala akan turun. Bala akan turun, dia hempah habis sekali-sekali dengan orang baik. Pasal apa orang baik itu kena? Walaupun dibangunkan dengan amalan yang dilakukan, kenapa dia tak elok sikit, bala tu tak elok sikit kepada orang yang soleh? Sebab sekiranya kebaikan itu tidak disuruh, kebaikan itu tidak didakwah, maka mereka akan dibencanakan oleh Allah SWT. Sebab tu saya nyatakan bahawa perkara yang kedua adalah asas dalam Islam menyuruh ke arah kebaikan. Sebab tu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idh ra'aita min ummati tahabu an taqulu lidh-dhalim ya zalim faqad tawadda'a minha. Kalau kamu melihat dari kalangan umatku takut nak kata orang zalim tu zalim, dia tu yang takut tu sebenarnya dia telah ucapkan selamat tinggal daripada umatku. Tu tuan-tuan, bukan kecil tu. Dia kira Rasul declare, bukan umatku. Untuk orang yang tak menyuruh perkara baik, melarang perkara yang mungkar. Orang yang gagal berbuat demikian disebutkan mereka yang terpesong dari hidayah atau tidak mengamalkan agama secara konsisten adalah gagal menyempurnakan kebajikan mereka, sekalipun tidaklah dinafikan dari kalangan umat Muhammadiyah yang beriman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis daripada Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas qala innakum tatimmuna 70 ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Tuan-tuan, baginda Rasul, bukan siapa-siapa yang iktiraf ni, baginda Rasul. Baginda Rasul tu siapa? Sayyidul Anam, sebaik-baik manusia. Siapa baginda Rasul? Khairul Anam, sebaik-baik manusia. Siapa baginda Rasul? Sayyidul Khalaiq wal Bashar, penghulu kepada seluruh makhluk. Rasulullah sebut apa? Kamu adalah umat
sebaik-baik umat yang diutuskan kepada manusia. Itu kehebatan baginda Rasul. Rasulullah sebut, kamu melengkapi bilangan 70 umat dan kamulah yang terbaik. Masya Allah. Yang akui kita baik ni adalah baginda Rasul. Sebab tu tuan-tuan, berlalunya hari-hari kita, jam demi jam demi jam demi jam, kalau kita tak berselawat, memang kita koman sangat-sangat. Kenapa? Sebab kita ni sandak kepada baginda Rasul yang menjadi umat yang terbaik. Kalau sandak kepada orang lain, tak jadi umat terbaik. Umat yang terakhir disebutkan 69 umat yang mendahului, tapi ia adalah penyudah kepada bilangan tersebut, menduduki bilangan yang ke-70, umat yang terbaik dan termulia. Hebatnya umat kita ni tuan-tuan sekalian, disebutkan oleh baginda Rasul, u'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya faqulna ya Rasulullah ma huwa nusirtu birru'bi. Tuan-tuan, Rasulullah sebut, umat aku tidak diberikan macam mana yang Allah Ta'ala berikan kepada orang sebelumnya. Ataupun bahasa lain, apa yang Allah Ta'ala bagi kat umat aku, Allah Ta'ala tak bagi kepada orang lain. Apa dia? Nusirtu birru'bi. Rasa musuh, rasa takut sebelum hari kejadian. Itu hebatnya baginda Rasul. Sebab tu Yahudi kalau perang, dia buat tembok. Sebab dia pun penakut. Kalau hadis yang lain, masiratus syahr, sebulan sebelum perang takut dah. Duk takut. Abu Lahab dalam perang Badar, boleh rujuk balik. Bila Rasulullah sebut dalam medan Badar, Rasulullah sebut, di sini akan matinya kawan ni, di sini akan matinya kawan ni, di sini akan. Abu Lahab tak berani nak keluar rumah, tak keluar. Sampai Abu Jahal bawa minyak wangi perempuan. Ni Abu Jahal hang pakai minyak wangi perempuan ni. Pasal apa pula? Jangan penakut. Pakai minyak wangi perempuan. Abu Lahab ni takut tu nak turun pasal Rasulullah dah janji dia akan mati. Tuan-tuan, Abu Lahab kena seripis sikit je. Selirih sikit yang mati. Tuan-tuan, ketakutan yang Allah Ta'ala campurkan kepada musuh Islam. Sebab tu tuan-tuan sekalian, musuh-musuh Islam ni dia amat takut kepada Islam. Sebab tu dia cuba nak pecah belahkan umat Islam. Dia berusaha untuk memperandakan jamaah Islam, pakatan umat Islam. Pasal apa? Sebab mereka takut dengan kekuatan umat Islam. Masiratul Ra'. Lagi Allah Ta'ala sebut apa lagi? Aku diberikan kunci. Wa'atitu mafatihal ard. Allah Ta'ala bagi kunci dunia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita habis dah lelong habis. Pasal apa lelong habis? Sebab benda boleh buat duit. Baginda Rasul, Allah Ta'ala bagi kunci perbendaharaan Allah. Nak apa semua boleh. Bahkan disebutkan oleh para ulama, baginda Rasul bukan sekadar doa tu Allah Ta'ala bagi. Kita yang ada doa, ada hajat, pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku macam ni. Cukup syarat untuk permohonan itu diperkenankan oleh Allah. Agak-agak macam mana Rasulullah? Hebat sungguh-sungguh tuan-tuan. Apa yang diberikan oleh baginda Rasul lagi? Diberikan kunci-kunci dunia. Baginda Rasul diberi nama Ahmad. Ahmad. Tuan-tuan, pasal apa nak cerita pasal nama? Pasal orang Arab sebut kathratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama seseorang tu, banyaknya gelaran-gelaran yang baik tu menunjukkan dia adalah manusia yang mulia. Kalau anak kita pergi sekolah, cikgu ni kata,
Anak pakcik ni bagus, suka tolong orang. Satu dah nama. Pi Padang, anak pakcik ni bagus, main bola pandai. 2 lah. Pi mana? Pi dalam kelas. Cikgu kata anak pakcik ni bagus, dalam kelas tak kacau orang, tolong cikgu. 3. Banyak nama menunjukkan banyak kemuliaan. Baginda Rasul dia nama Ahmad. Dia berikan nama Ahmad. Dalam Al-Quran sebutkan min husmuhu Ahmad. Antara nama-nama baginda Rasul adalah Ahmad. Tuan-tuan sekalian, Muhammad, Ahmad untuk apa? Bila ditanya Abu Abdul Muttalib, kenapa Abdul Muttalib letak nama yang orang tak pernah letak lah, orang belah-belah mana nama Muhammad? Abdul Muttalib sebut 2 perkataan dia. Kai yuhmid, mudah-mudahan dia dipuji. Tuan-tuan, orang tak suka ke, orang suka ke Muhammad. Orang yang kalau bahasa detail kita kan, orang yang sentiasa orang yang sentiasa dia selawatkan. Tu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memadailah kemuliaan serta ketinggian yang digunakan Allah kepada umat ini. Bagimu ya Allah segala pujian kerana telah menjadikan kami dari umat penghulu sekalian makhluk dan Nabi Muhammad. Kurniaan Allah kepada umat ini. Apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita? Yang doa ucap ya hanana ya hanana ya hanana. Ya hanana tu bertuah, tahniah, beruntunglah. Tu ya hanana. Duk ya hanana apa tu? Ya hanana tu pasal apa? Tu tengok jawapannya. Manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum min anfusihim. Allah Ta'ala bagi kat kita tahniah kita tu rasulan min anfusihim, rasul dalam kalangan kita. Tu hebat. Makan macam kita, tidur macam kita, mandi macam kita, sakit macam kita, ada kawan macam kita, pimpin negara macam sebahagian daripada kita, macam kita. Pasal apa? Itulah kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita boleh contoh. Kan? Kalau jin nak contoh macam mana? Nabi Ibrahim tembus tu. Kan? Terus. Dia jismul latif. Dia tak ada masalah kalau berlanggar dan sebagainya. Tu susah kita nak tiru. Kita kerah kedekang. Kan? Nak tembus apa dinding macam mana? Kalau Rasul daripada kalangan jin. Tapi Rasul Allah Ta'ala ambil dalam kalangan kita, tetapi dalam keadaan terlalu sempurna. Supaya apa? Supaya kita ada rasa feel nak ikut. Kan? Feel nak ikut. Satu-satunya boleh disebutkan nasab daripada baginda Rasul sampai Nabi Adam AS adalah baginda Rasul. Membawa maksud bukan Rasul ni orang tu kutip tepi jalan, anak rebung buluh. Kan? PBB jumpa balik, dah jumpa lah. Kan? Kalau tak jumpa tak boleh balik. Alang-alang jumpa kita buat balik. Tuan-tuan. Dah. Kharajtu minan nikahi wala kharajtu minas sifah. Baginda Rasul keluar dengan jalan nikah, bukan melalui jalan yang tak betul. Para ulama sebut keturunan baginda keseluruhannya tiada yang pernah berzina. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu Rasulullah SAW diutuskan dalam keadaan dalam kalangan mereka, dalam kalangan kita. Maksudnya boleh tidur macam kita, makan macam kita, berjalan macam kita, lebih kurang. Tapi apa yang Rasulullah tidur tu, apa yang Rasulullah buat tu dalam keadaan terbaik. Rasulullah tidur kan, salimtu nafsi, aku serah pada kamu ya Allah, roh aku ni. Kalau kamu nak bagi balik esok, bagi balik. Kalau kau nak ambil terus ya Allah,
tolonglah beri pengiktirafan kasih sayang kat dia, roh aku ni. Tu tuan-tuan. Rasulan min anfusihim, dari kalangan kita Rasul ambil. Senang kita fikir. Kalau orang kata kami ni, Tuhan kami ni dulu manusia, lepas tu dia punya lah nak tahu pasal dosa ni, dia pun buat dosa, lah kali dia kena salib. Pasal dia berkorban untuk manusia tu, dia angkat jadi Tuhan. Otak kita akan jadi susah nak fikir, siapa yang lantik dia jadi Tuhan? Kan? Berapa ramai lagi orang yang bersusah kerana manusia. Pasal apa dia pun tak jadi Tuhan? Pasal apa seorang ni yang abang lantik jadi Tuhan? Jadi payah. Kan? Rasul Allah Ta'ala lantik kalangan kita, kalangan manusia. Budak-budak boleh cakap kecoh, baginda Rasul tak kecoh. Kan? Budak-budak tak tahu apa lagi ni, duduk di rumah Abu Talib, sampai anak Abu Talib makan sampai masuk dalam talam. Baginda Rasul ambil talam, budak-budak kenyang dia pergi himpun balik makanan, makan satu. Tuan-tuan, min anfusihim, dari kalangan kita manusia, tapi dalam bentuk yang terbaik. Tak berebut, tak gopoh, tak apa semua, tak cermekap. Semua ada. Kan? Sempurna baginda Rasul. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah. Dengan bahasanya, tuan-tuan sekalian, Rasulullah datang mengajarkan kita cara nak baca. Pasal silap cara baca tak sampai maksud. Alif lam mim, rasa lapang. Kelebihan tam alif lam mim, pedia. Pedia. Kaf ha ya ain sad, slow mendapat feel lah. Kan? Pasal apa? Dia ajar, yatlu alaihim. Allah Ta'ala utus untuk baca. Sebab tu baginda Rasul adalah manusia yang paling fasih. Paling fasih. Orang kafir Quraisy sampai tak sedar ni. Lah, main mana? Pasal apa aku ada di rumah ni? Rumah Rasulullah. Tiba-tiba ya. Tuan-tuan. InsyaAllah. Dah. Sikit. Wa yuzakkihim, yang kita bincangkan tadi. Wa yu'allimuhumul kitab. Baginda Rasul mengajarkan kita kitab Allah. Mengajarkan kita tentang kitab. Kenapa perlu ajar? Supaya betul. Sebab tu yang penting sanad, tuan-tuan sekalian. Kita berguru daripada guru yang berguru. Guru yang berguru dengan daripada guru yang berguru. Sampailah Allah, sampailah baginda Rasul yang belajar dengan Jibril alaihissalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna. Cerita tu sempurna. Kita kalau kita nak tahu pasal kawan kita sakit, orang lain yang sakit tu nama Ismail, yang cerita tu nama Ishaq. Kalau yang cerita tu Ishaq, dia pergi ambil kat orang lain cerita pasal Ismail, cerita tu tak akan jadi betul. Kan? Pasal apa? Sebab bukan tuan tubuh cerita. Macam itulah diajarkan kita tentang Al-Quran orang yang memang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu yang turun kat kita. Turun kepada para guru, turun kepada asatizah, turun kepada ustazat, kesemua tu tuan-tuan sekalian,
Dia turun satu demi satu demi satu demi satu demi satu. Yu'allimuhul kitab. Sebab tu juga tuan-tuan sekalian, Al-Quran, hatta surah lazim pun, kalau kita tafsir ikut kepala otak kita, tak sampai. Tak sampai. Pasal apa tak sampai? Sebab dia ada tuan dia. Tuan dia siapa? Allah. Lepas tu Allah tu ajak Rasul. Dia tak boleh tak sampai. Nak sampai kena ikut jalan Rasul. Kan? Jalan Rasul. Macam orang nak pergi rumah kita. Kok mana cerita pun dia kena tanya kita, rumah kita kat mana? Saya buat pandai. Kan? Orang nak pergi rumah kita, dia agak je. Betul kot no, rumah dia kot ni. Sampai tak? Tak sampai. Dia tak boleh agak-agak. Tambah juga Al-Quran. Kan? Kitab ni yang disebutkan oleh Allah SWT Hakim, yang mempunyai pelbagai hikmah, yang disebutkan oleh para ulama, rahsia daripada rahsia-rahsia Al-Quran sampai bila-bila tak terlalu, tak mampu dibahaskan semuanya, tak akan mampu dibahaskan, diketahui secara keseluruhannya, sebab terlalu banyak. Kan? Terlalu banyak. Allah Ta'ala cerita apa? Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. Kami ceritakan kepada kamu kisah-kisah yang cerita-cerita yang baik, bukan cerita-cerita lok-lok, bukan cerita-cerita buat pening kepala, cerita-cerita yang hebat. Nahnu naqussu alayka min anba'ir rusul nuthabbitu bihi fuadak. Kami cerita kepada kamu tentang para rasul untuk menguatkan hati-hati kamu. Dan tu hebat tu. Macam mana cerita boleh bagi kuat hati? Macam mana? Apa korelasi dia? Apa hubungan dia? Tentulah dari segi konten, kandungan dia hebat, kaedah dia hebat, cara cerita hebat, bahasa hebat, semua hebat. Sebab tu baru boleh membangunkan hati. Tuan-tuan sekalian, kurniaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi ni diutuskan adalah kurniaan kepada kita oleh Allah SWT. Bukan saja-saja. Sebab itulah para ulama menyebutkan baginda diutuskan membawa sistem kehidupan. Bukan nak ajak pasal semayang ya. Kalau ajak pasal semayang, seminggu selesai semayang. Kan? Tak selesai seminggu, sebulan. Tak selesai sebulan, setahun. Baginda Rasul bawa sistem. Sebab tu baginda Rasul hidup 23 tahun. Disambung oleh para sahabat kepada tabi'in, pada tabi'in. Kan? Itu adalah legasi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekadar semayang, berapa masa sangat? Tapi diajarkan kita sistem kehidupan, muamalat, munakahat, ibadat, jinayat. Kan? Munakahat tu macam mana? Hang ada duit, kawan ada barang. Barang tu hang nak, duit tu hang kena bagi kat dia. Macam mana nak kena bagi? Ataupun hang ada barang tapi sayang, tapi nak guna duit, macam mana nak buat? Keseluruhannya diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab nikah kahwin dan sebagainya. Bab apa lagi? Bab perniagaan. Kita pakat-pakat ada duit. Tapi hak ada duit ramai-ramai ni, bukan semua ada otak. Ada seorang yang otak dia cerdik sikit. Macam mana RM1 tu ni dia buat bagi jadi RM10. Tuan-tuan, maka adalah asyarikah. Kan? Boleh pakat. Pakat tu pula macam mana? Diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan sekalian, tajuk yang terakhir yang kita bincang pada malam ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan adalah satu kurniaan yang hebat daripada Allah SWT. Allah Ta'ala hadiah kat kita satu hadiah yang besar, iaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hadiahnya? Bawa satu sistem yang hebat,
likulli syir'atin wa minhaja. Sistem yang hebat yang dibawa oleh Allah SWT, yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, bila kata Islam, bila kata sistem Islam, sistem-sistem lain tak akan boleh lawan. Membenarkan apa yang disebutkan oleh Allah SWT, law kana min indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan daripada Allah, dia akan berlaku perselisihan yang banyak, dia akan berlaku pertelingkahan yang banyak dan sebagainya. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, apa yang kita bincang pada malam ni mendapat keberkatan yang banyak daripada Allah SWT. Dan tuan-tuan sekalian, Maulid Rasul kali ini kita pastikan ada benda yang kita buat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kalau sebelum ni kita selawat sehari 10 kali, usahakan kita selawat selepas ni kita selawat 100 kali. Mula malam ni, kalau sebelum ni kita selawat 100 kali, kita buat bagi 1000 kali. Tuan-tuan, pasal apa tu? Nak buat apa? Supaya dekatkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kadang-kadang bulan Maulid je kita rasa ni duk sembang pasal capal, pasal kok nu, pasal kok ni, pasal kok nu. Tuan-tuan sekalian, apa-apa yang bersambung, apa-apa yang kena mengena dengan baginda Rasul, bila kita hormat, bila kita sanjung, itu adalah sebahagian daripada sanjungan kita kepada baginda Rasul. Duk ada masalah apa? Kan? Duk ada masalah apa? Hari ni maudhu' tak ada kan? Kalau maudhu', pergi tengok selipar yang baginda Rasul, yang masih yang asal tu, bentuk dia macam mana. Rujuk hadis yang disebutkan secara jelas oleh para ulama, tidak lain dan tidak bukan adalah sesuatu yang bersangkutan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuatu yang bergantung berkaitan dengan baginda Rasul, kita buat tak tahu, itu ada salah besar. Itu adalah misplace yang besar dalam hidup kita. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, apa yang kita bincangkan pada malam ni mendapat keberkatan yang banyak daripada Allah SWT. Apa-apa yang tidak tepat sisi Allah, saya mohon keampunan daripada Allah, kemaafan daripada hadirin sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ihdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.